Yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Ahad 3 Julai, saya Indi Reza Rohadian. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Tambahan bantuan keluarga Malaysia mungkin dilaksanakan. Pasukan khas jihad tangani inflasi sedia terima pandangan pelbagai pihak. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi bayangan untuk menyediakan bantuan tunai tambahan melalui Bantuan Keluarga Malaysia BKM jika kenaikan harga barangan terus berlaku. Ia bagi membantu meringankan beban golongan B40 yang terkesan dengan kos sara hidup jika harga barang terus meningkat. Tak pernah berlaku dalam sejarah kerajaan bagi lebih daripada 2,000. Kita bagi 2,600. Kalau kes tak selesai lagi, harga barang naik lagi, fasa ketiga, fasa keempat ada lagi, mungkin kita akan bagi tambah lagi untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyanggah dakwaan pihak tertentu kononnya kerajaan tidak berbuat apa-apa bagi mengatasi kenaikan harga barang. Sebaliknya, pelbagai inisiatif dilaksana bagi memastikan rakyat tidak terbeban termasuk mengekalkan subsidi barangan asas. Pembangkang mengatakan bahawa semua subsidi ditamatkan pada 1 Julai. Subsidi apa yang ditamatkan? Subsidi terus kekal. Subsidi minyak masak, kita berbelanja 4 bilion ringgit untuk pastikan subsidi itu masih diterima oleh rakyat. Supaya minyak masak masih kekal harga RM2.50. Kalau minyak masak tidak disubsidi, harga minyak masak adalah sebanyak RM9.50 sekampit 1 kilo. Beliau menegaskan tiada subsidi ditamatkan. Setakat ini hampir 80 bilion ringgit dibelanja untuk subsidi keluarga Malaysia. Perdana Menteri berucap pada Majlis Perasmian penutupan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Perak 2022 di Pasir Salak. Pasukan khas jihad tangani inflasi sedia menerima pandangan semua pihak bagi membantu keluarga Malaysia menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup. Pengerusinya Tan Sri Anwar Musa yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia memaklumkan setiap syur diteliti dan dibuat keputusan secara kolektif. Jadi kalau ada orang yang ada idea bagus, dan memang kita jemput, ya. Macam minggu ni kita jemput Bank Negara, kita cadang nak jemput beberapa daripada kalangan pakar-pakar rujuk. Sebab kita tahu inflasi ini bukan negara kita aja. Seluruh dunia menghadapi dan dia satu benda yang kompleks. Dia bukan satu benda yang mudah. Yang pentingnya kita kena berusaha, jangan membiarkan saja kenaikan harga berlaku. Saudara, masyarakat di seluruh dunia kini merasai beban akibat kenaikan harga barang dan tidak terkecuali rakyat di negara ini yang menyaksikan kerajaan meningkatkan jumlah subsidi yang ditanggung hingga hampir 80 bilion ringgit. Kita ikuti tinjauan wartawan Nurul Asmawati Harun mengenai isu ini. Macam sotong pun naik harga, ikan, ayam, daging semua naik harga lah. Kita gaji pun tak naik kan? Cik. Lepas tu barang harga naik kan? Minyak lagi dah naik. Tak balance dengan gaji kita sebenarnya kan? Saya sebagai pengguna harian, saya rasa memang rasa tertekan lah sikit. Disebabkan barang
barang-barang sayur, ikan apa semua naik ni. Yalah, kita sebagai rakyat memang rasa tertekan lah dengan harga barang mendadak sekarang ni naik. Realitinya bukan pengguna sahaja yang terbeban dan terkesan. Golongan peniaga turut berasa tempiasnya apabila jualan mereka sedikit merosot. Kebiasaannya memang penuh orang. Tapi dengan mandangnya, dengan ikan naik, dengan daging pun naik, dan apa gula, ayam, semua keperluan semasa, stok semasa ni naik. Macam mana dia orang nak buat? Daging, diorang beli ikut ala kadar je lah. Jadi yang terjejas ni peniaga. Hari 2 ni nak sambut raya. Nak sambut raya ni mungkin daging akan naik lah. Tak tentulah sama ada daging import ataupun daging tempatan. Tapi minta kerajaan pantaulah benda-benda macam ni. Namun lain pula reaksi peniaga ayam ini. Penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi baru-baru ini nyata membantu. Buat masa sekarang ni ayam dah turun sikit, alhamdulillah lah. So boleh kata menampung sikit lah. So tak ada risau, bekalan pun banyak. Sebagai pengguna, kuasa membeli terletak di tangan kita. Manakala harga di pasaran bergantung kepada penawaran dan permintaan, maka membelilah secara berhemat serta mengikut kadar keperluan. Jadilah pengguna yang bijak. Nurul Asmawati Harun, RTM. Kerajaan akan terus berusaha mewujudkan situasi menang-menang buat pengguna dan juga pembekal. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Alexander Nathalinggi berkata kerajaan sedar cabaran dihadapi pemain industri ketika ini. Apatah lagi akibat faktor global yang tidak dapat dikawal. Kalau kita kawal ayam bulat, kalau kita tak kawal ayam keratan, mungkin industri dia pun bijak. Dia beralih kepada dia jual keratan. Kalau kita kawal semua, nanti industri itu bagaimana? Ya, saya bukan nak memihak kepada industri macam tak peduli pengguna, tidak. Kita memang lindungi pengguna, kita memang pedulikan pengguna, tapi industri kita berhati-hati. Kalau mereka terjejas, sekarang kalau ayam, kita ambil contoh. Industri ayam, keluaran kita selama ini kita memang memenuhi keperluan kita. SSL, self-sufficiency level kita memang lebih 100%. Maknanya bagus. Ya? Kita tidak ada kekurangan bekalan ayam. Tapi kalau kita kawal terlalu lama, terlalu ketat, mereka betul-betul mengalami kenaikan kos operasi mereka. Dan tidak untung. Nanti banyak reban ayam, syarikat dia tutup. Apabila ini berlaku, apakah kita nanti akan bergantung kepada pengimportan ayam? Ini jadi bahan gelaklah nanti. Selepas perniagaannya gulung tikar, seorang anak tempatan melibatkan diri pula dalam bidang penternakan dalam bandar. Menariknya, ternakan itu diusahakan di pejabatnya yang tidak lagi beroperasi. Laporan Mohan Cunasami. Bekas usahawan Cartigain Danielson menceburi sektor itu tahun ini ekoran kebimbangan terhadap sekuriti makanan. Saya tengok buat masa kini krisis makanan dia semua dunia ada lah. So saya fikir nak buat apa. Bisnes pun slow. So sekarang memang efektif punya bisnes dalam bidang peternakan, pertanian ini untuk kawal makanan lah. So that's why saya choose bidang ini. Usaha itu dilaksana di premis berkenaan selepas mendapat lampu hijau daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Buat masa ini, Cartigain membela 150 ekor anak ayam, 4 ekor ayam kacuk dan 50 ekor burung puyuh dengan pemantauan teliti. Jelasnya, pemeliharaan ayam dalam bangunan lebih selamat daripada keadaan cuaca tidak menentu selain gangguan haiwan seperti ular dan biawak. Sekiranya berjaya, penternakan kaedah itu akan diperluas menerusi bantuan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. So, saya juga menggalakkanlah anak-anak muda sekarang untuk menceburi bidang pertanian dan peternakan ini yang bagi banyak manfaat. Konsep penternakan di dalam bangunan adalah sama seperti konsep urban farming.
di mana ia memerlukan rujukan daripada pihak berkuasa tempatan dan juga Jabatan Perkhidmatan Veterinar supaya penternakan secara selamat dan juga sihat dapat dilakukan dengan konsep penternakan di dalam bandar. Selain itu, sesiapa yang terlibat dalam konsep penternakan ini sebenarnya boleh menjana pendapatan. Selain itu, tidak secara langsung membantu negara mengatasi masalah sekuriti makanan. Muhammad Sami, RTM. 30,000 pengunjung hadir ke Karnival Bulan Koperasi Kebangsaan 2022 yang berlangsung di Matic Kuala Lumpur sejak Jumaat. Antara yang jadi tumpuan ialah tapak jualan harga patut. 18,000 daripada keseluruhan pengunjung mengunjungi tapak jualan berkenaan. Di situ, produk barangan asas ditawar pada harga lebih rendah daripada pasaran. Dengan jualan ayam RM10 seekor, pengunjung memang menyerbu untuk mendapatkan ayam dengan harga yang paling murah. Cumanya saya berharap pengunjung-pengunjung yang hadir pada hari ini dapat membeli barangan jualan yang telah kita buat ni dengan harga yang happy hour. Diorang telah lelong barang-barang tersebut. So, terima kasih kepada semua pengunjung kerana support event daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Pengunjung berharap inisiatif sama dapat diteruskan dari semasa ke semasa. Saya datang dalam pukul 9.30. Saya 2 jam saya tunggu sini baru dapat ayam. Jualan harga patut ni patut selalu diadakan lah. Mungkin sebulan 2 kali, 3 kali dan di banyak tempat. Memang untuk stok kat rumah sebab barang kan dah naik harga kan. Minyak masak dah naik semua. Macam dekat sini buat ketepatan lah. Ambil lagi hari cuti kan. Ini memang patut kena buat lah sebab kalau beli kat pasaran mahal memang terasa lah. Even saya bujang saya memang terasa sebab tu ramai berebut lah. Selain jualan harga patut, pelbagai pengisian program diatur sepanjang 3 hari penganjuran. Antaranya pameran, pemeriksaan kesihatan dan persembahan kebudayaan. Bertemu kembali. Inisiatif Malaysia Digital yang bakal dilancar Perdana Menteri esok adalah isyarat kepada dunia bahawa Malaysia bersiap siaga meletakkan negara di hadapan dalam sektor ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata negara yang mengambil peluang membuat pelarasan dari segi mekanisme dan keupayaan menghadapi ekosistem ekonomi digital pasca pandemik COVID-19 akan berada di hadapan dalam persaingan sejagat. Amatlah bertepatan bagi MDEC untuk memberikan fokus bukan sahaja penghargaan tetapi selanjutnya memberi fokus dengan tumpuan dan penekanan yang baru bermula daripada sekarang bagi 25 tahun yang mendatang. Adalah tepat kita melancarkan besok satu program, satu rancangan yang melambangkan iltizam dan komitmen negara kita untuk menangani dan menguasai ekosistem yang baru ini. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian anugerah penghargaan Industri Ekonomi Digital Malaysia sempena sambutan Jubli Perak MDEC di Ibu Negara. Popular dan diterima ramai. Salah satu agensi terkemuka yang menyediakan perkhidmatan itu adalah Ad-Diniyah. Mereka berpengalaman melaksanakan ibadah korban dan akikah di pelbagai negara seperti di Kemboja, Indonesia, Bangladesh, Thailand serta Myanmar. Menurut penaung Ad-Diniyah, Ustaz Zakaria Awang Al-Ahmadi, Kemboja dan Selatan Thailand bagi melakukan ibadah korban dan akikah adalah bersesuaian dengan situasi masyarakat Muslim di sana. Bersesuai dengan keadaan ibadah korban tersebut kerana sebilangan besar masyarakat Muslim di sana tergolong pada kalangan fuqara, fakir-fakir dan masakin, miskin. Itulah majoritinya. Harapan Ad-Diniyah, kempen kita tahun ini agak meningkat. Kita harapnya meningkatlah pengorbanan kita. Kalau kita di Kemboja kita harap sekurang-kurangnya 500 ekor lembu.
1000 ekor kambing, barulah menepati sasaran yang kita perlu. Kalau di Malaysia ni kita agaknya sekurang-kurangnya 500 ekor lembu, 2,000 ekor kambing. Kalau di Mekah tu kita buat kambing, kita harapnya boleh sekurang-kurangnya 1000 ekor kambing. Bagi Duta Ad-Dinia, Ustaz Dr. Zamri Mantop, harga pakej yang ditawarkan adalah berbeza kerana ia mengikut harga pasaran haiwan sembelihan di negara berkenaan. Satu bahagian lembu di situ yang boleh di-share kepada 7 peserta korban hanya RM350 saja. Kos di Malaysia ni agak mahal, tetapi satu bahagian lembu RM850, manakala seekor kambing RM1,200. Kaedah fiqah ada menyebut ma la yudriku kulluh la yudriku jalluh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Bila dia nak buat kat Malaysia tengok mahal, dia tinggal terus. Kita bagi option untuk di negara Kemboja ataupun kita teroka baru tahun ni di Mekah, tapi tak ada lembu, hanya kambing sahaja, RM450 sahaja untuk seekor. Orang ramai yang berminat menyertai kempen korban dan akikah bersama Pertubuhan Ad-Dinia boleh melayari laman sesawang atau menghubungi talian tertera untuk maklumat lanjut. Mudah, lengkap dengan info penting dan mesra pengguna. Itu kelebihan aplikasi TH Hujjaj yang dibangunkan Tabung Haji TH bagi kemudahan jemaah negara. Aplikasi tersebut dilancar dengan tetapan lebih lengkap, merangkumi info penting, bimbingan dan pergerakan. Pendek kata, jemaah boleh mendapat segala maklumat yang diperlukan sepanjang mengerjakan ibadah. Di mana terdapat nota-nota serta juga video-video berkaitan dengan bimbingan ibadah haji, kursus-kursus asas, kursus perdana yang telah dimuat turun dalam aplikasi ini. Dan juga dari segi pertanyaan berkaitan dengan hukum hakam ibadat juga boleh dibuat melalui aplikasi ini dengan menggunakan e-Taib. Dan info-info yang lain seperti suhu, seperti waktu semayang, seperti telefon-telefon penting dan juga lokasi tempat mereka berada. Sehingga kini aplikasi tersebut telah dimuat turun dan digunakan kira-kira 80% jemaah dan dijangka digunakan sepenuhnya jemaah menjelang operasi masyair. Penerbangan, lokasi maktab, lokasi penginapan, dekat sini kita ada banyak, dalam aplikasi ini juga dia ada menunjukkan kita punya aktiviti-aktiviti yang akan kita lakukan semasa kita berada di Tanah Suci. Saya dapat tahu di mana saya dan dia boleh link juga kepada Google Map di mana saya dapat mengetahui berapa jauh jarak perjalanan daripada di mana saya berada ke hotel. Program kapal belia Asia Tenggara dan Jepun SSEAYP yang dilaksana selaras dasar pandang ke timur bakal memperkasa lagi peranan belia negara ini. Antara jadi fokus pengisian, nilai kepimpinan dan promosi persefahaman budaya serta persahabatan rentas negara. Rufina Mary Ambrose ada butirannya. Pemilihan peserta program SSYEAP dibuat menerusi 4 fasa ujian iaitu penulisan bahasa Inggeris, psikometrik, kem pemilihan dan sesi temuduga. Hanya 28 daripada ribuan yang terbaik akan bersama 300 lagi peserta dari 11 negara lain menyertai program itu. Setiap kumpulan akan ada negara ASEAN dan juga Jepun. Dekat situlah di mana PYPY, kita panggil PY itu sebagai participant youth. Participant youth akan berinteraksi sama-sama untuk contoh mengadakan satu persembahan atau group project. Program berlangsung di atas kapal selama 52 hari. Pandemik COVID-19 menyebabkan program SSYEAP diteruskan secara maya dengan pelaksanaan persidangan belia. Persidangan akan diadakan 13 November sehingga 18 Disember. Saya menggalakkan semua belia di luar sana untuk cari apa peluang yang mereka boleh dapat
Sebab kita belia, kita ada perasaan was-was, takut dan takut untuk mencuba sesuatu benda yang baru. Tetapi kalau pada zaman belia tidak mencuba benda baru, susah untuk kita dapat peluang di luar sana dan untuk bertemu dengan orang-orang yang dapat membantu kita dalam kita punya kerjaya pada masa akan datang. Melalui semangat kerjasama antarabangsa ini, Malaysia mampu meluaskan perspektif antarabangsa sekaligus melahirkan generasi muda yang berkaliber dan menyumbang kepada kemajuan negara. Rufina Mary Ambrose, Berita RTM. Baik, sempena sambutan Hari Pahlawan bulan ini, 12 bekas prajurit negara berkongsi kisah perjuangan mereka menerusi program Legasi Veteran di Taman Tugu. Pengunjung berpeluang bertanyakan segala perkara berkaitan pengalaman mereka mengangkat senjata. Program berlangsung secara santai dan bersahaja tanpa sebarang protokol. Pengunjung bebas mengajukan soalan. Menurut para prajurit, inisiatif ini dilaksanakan bagi menyemarakkan rasa cinta kepada negara. Dan saya sukacita kerana diberi peluang untuk menyampaikan kepada khususnya rakyat Malaysia, anak-anak muda ni pengalaman saya semasa saya berkhidmat dalam Angkatan Tentera hampir 37 tahun, iaitu semasa saya mula bertugas sebagai seorang pegawai muda sehinggalah saya bersara tahun 1999. Idea ini telah dimulakan oleh sahabat saya namanya Colonel Alan Lai. Saya rasa benda ni is satu yang acara yang baik kerana dalam acara ni kita akan kita bekas prajurit ni, veteran kita ni akan menceritakan sikit sejarah mereka dan apa mereka buat semula. Ini khusus untuk target sebenarnya adalah untuk generasi muda sebenarnya. Kita nakkan generasi muda tahu apa yang kita buat. Selama ini tak ada, orang tak tahu. Jadi idea ni memang bagus. Kita ada ramai veteran, anggota polis dan sebagainya yang telah mengarang buku ataupun datang ke sini untuk menceritakan pengalaman mereka. Contohnya Dato' Paul Keong contohnya yang telah selama 6 bulan telah menyusup masuk komunis dan hidup sebagai seorang komunis untuk menentukan kekalahan mereka dan sebagainya. Dan begitu juga ramai lagi pegawai tentera dan polis yang ceritakan karier mereka, apakah kejayaan-kejayaan telah dilaksanakan dari sini. Seorang pekerja kedai peralatan logam di Kajang Selangor nyaris maut terperangkap dalam kebakaran di tempat kerjanya. Dalam kejadian itu, mangsa dijumpai tidak sedarkan diri dengan kesan lecur serius. Menurut pengarah bomba Selangor Nur Azam Khamis, panggilan mengenai kejadian di Jalan Reko itu diterima sekitar pukul 1 tengah hari. Ketika kerja pemadaman dilaksana, pihaknya menemukan mangsa tidak sedarkan diri di tangga kecemasan. Pemeriksaan mendapati dia mengalami lecur di badan dan kepala. Lelaki berusia 35 tahun itu dihantar ke Hospital Kajang untuk rawatan. Bersua kembali. Harga minyak sawit mentah MSM dijamin tidak susut lebih rendah daripada RM4,500 satu tan. Jaminan diberi Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Harga sawit susut tidaklah susut jatuh sampai ke tahap 2,500 yang dulu kita memang all the time normal price 2,500. Tapi seperti saya telah jangkakan dahulu, saya kata harga sawit yang baru new norm akan jatuh ke RM4,500 ke RM5,000. That is going to be the new norm. So now kita dalam fasa itu, tapi fasa ini a bit terawal. Pada saya, jangkaan saya 4,500 dengan 5,000 akan terjadi ujung tahun. Tapi kerana disruption in market situation now, hari itu Indonesia pergi tahan sekejap, lepas tu Ukraine war, jadi itu mengakibatkan kita punya harga sawit ni dah mula turun, tapi tak akan go lesser than 4,500. They will not go, insyaAllah.
Peningkatan kadar dasar semalaman atau OPR bakal merangsang ekonomi negara lebih banyak. Bagaimanapun ia hanya boleh dilakukan selepas mengambil kira semua faktor berkaitan bagi mengelak masyarakat terbeban. Bank negara mengambil kira semua aspek apabila mengolah polisi dan kadar faedah OPR pada hari ini terlampau rendah di pasaran dan kerana itu bank negara perlu meningkatkan kadar ini bagi membolehkannya menggunakan polisi instrumen yang lain dalam masa hadapan. Bank negara dijangka menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas 6 Julai ini. Kadar sama dinaikkan kepada 2% 11 Mei lalu. Penubuhan Koperasi Rakyat BR 2.0 Malaysia Berhad atau BR 2.0 memberi peluang pada rakyat terutama golongan B40 dan M40 memiliki saham. Inisiatif menggalakkan golongan itu terlibat aktiviti pelaburan sekaligus memberi pulangan baik kepada mereka. Yang ini pun kita target nak buka dalam 3 bilion juga. Jadi kita harap satu hari nanti adalah koperasi yang boleh memberi selain daripada merakyat yang boleh memberikan dividen 2 digit lah kepada penyimpan-penyimpannya, dan kita khusus kepada beberapa golongan kota ni kita akan tentukan. Perunding bakal dilantik agar pelaksanaan BR 2.0 mencapai matlamat. Tan Sri Noh ditemui selepas merasmikan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan kali ke-36 Koperasi Perkhidmatan Pelajaran Nasional. Semalam Kabinet meluluskan BR 2.0 bermatlamat memberi peluang kepada keluarga Malaysia melabur dan memiliki saham koperasi. Terima kasih Andy dan Diana. Assalamualaikum dan salam sukan buat semua. Edisi sukan kita mulakan dengan perkembangan ini. Usaha mempromosikan seni mempertahankan diri tradisional wanita warisan Kelantan, silat jatuh, bakal dikembangkan ke peringkat lebih tinggi agar ia dapat ditonton oleh semua rakyat menerusi saluran sukan RTM. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, silat jatuh mempunyai kombinasi 3 elemen iaitu seni, sukan dan hiburan yang boleh dikomersialkan ke peringkat kebangsaan. Bagi merealisasikan perkara itu, KECOM akan mengambil inisiatif termasuk mencari penajaan serta bekerjasama dengan beberapa pihak termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL serta Perbadanan Putrajaya. Ingredient itu sudah ada, tinggal lagi kita nak ambil ekstra inisiatif memastikan dia masuk di saluran TV nasional. Kita adakan international exposure dan beberapa langkah-langkah selanjutnya termasuk menggalakkan penajaan mula masuk. Sekarang ni kita nampak masih mungkin ya berhormat, terpaksa keluarkan peruntukan dan sebagainya. Sebenarnya kalau sudah kita bawa ke tengah, kita boleh pula menggalakkan faktor-faktor penajaan. Kita boleh ada penaja-penaja tetap kalau kita sudah ada rancangan. Kita ada saluran sports channel di RTM misalnya, ataupun kita boleh pergi ke saluran perdana pada beri airtime yang tertentu, dan saya fikir ini satu usaha yang sangat-sangat baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan hadiah sempena pertandingan seni silat jatuh RTM 2022 di Dewan Terbuka Kelantan FM Kota Baru. Hadir bersama pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Negeri, Meja Bersara Datuk Mat Anizam Abdul Rahman, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud dan Pengarah Penyiaran Kelantan Wan Azhan Wan Hamad. Baik, kekalahan pemain beregu lelaki negara pada kempen badminton terbuka Malaysia 2022 jelas mengundang kemarahan pengarah kejurulatihan beregu Persatuan Badminton Malaysia BAM, Rexy Manake. Tegas beliau, pemain kini perlu lebih kreatif dalam aksi kompetitif selain merawat segera penyakit kecundang di peringkat separuh akhir dan final kejohanan.
Jelas reaksi beregu nombor 1 Aaron Chia Sohuye mampu memberi saingan dan menewaskan pemain handal di peringkat awal, tetapi kerap kali tewas apabila sampai ke peringkat separuh akhir. Tapi ini memang yang harus kita solve lah. Ya, kenapa kita punya player makin dekat ke title itu, hal-hal yang ada dalam fikiran mereka saya tak tahulah. Fikiran apa semua happen. Ya, seperti Afe itu benar-benar tak keluar dia punya game sama sekali. Ya, main tak bisa main net, semua depan net itu kita cakap apa ya? Dia sepatutnya main kan bisa tengok itu lawan sudah tunggu, lawan sudah main apa, asik ke situ terus. Jadi macam main tak ada idea, main macam orang okey kamu hantam saya sajalah macam itu. Dalam aksi separuh akhir terbuka Malaysia semalam, Aaron Wuyi sudah mendahului 18-14 pada set pertama menentang juara dunia 2021 Takuro Hoki Yugo Kobayashi, namun tewas 21-23, 9-21. Satu lagi beregu negara, Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani pula seolah-olah ketadusan idea untuk membaiki kedudukan mereka ketika menentang Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dari Indonesia dalam satu lagi aksi separuh akhir. Masih mengenai terbuka Malaysia 2022, aksi final di Axiata Arena Bukit Jalil hari ini tetap menjadi tumpuan biarpun tanpa wakil Malaysia. Saingan perseorangan lelaki menyaksikan pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen menepati ramalan apabila menjuarai kejohanan selepas menewaskan Kento Momota dengan keputusan 21-4, 21-7. Ini juga adalah kali pertama pemain dari Denmark itu menjuarai terbuka Malaysia sepanjang kariernya. Dalam perlawanan tersebut, Axelsen hanya memerlukan 34 minit untuk menembangkan Momota yang berada di ranking kedua dunia. Menurut pemain Denmark itu, pengalaman bermain menentang jago bertaraf dunia seperti Datuk Lee Cheng Wei, Lin Dan dan Cheng Long banyak memberikan pengalaman berharga. 26 minutes. That definitely kept me grounded. But it was a good experience for me. But no, I think playing many big matches against the legends, as you call them, which they obviously are, front runners of the sport. I think obviously it has given me a lot of experience and I'm using that a lot today. So I definitely think you have a point. Dalam pada itu, Ratchanok Intanon dari Thailand berjaya melunaskan misi membalas dendam terhadap Chen Yufei dari China selepas mengundi aksi kategori perseorangan wanita. Ratchanok sebelum ini dikecewakan Chen di aksi final Indonesia Master bulan lalu. Bagaimanapun pada hari ini, tuah memihak Ratchanok selepas berjaya menjinakkan pilihan keempat berkenaan dengan keputusan 21-15, 13-21, 21-16. Gandingan dari Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti meraih gelaran jelajah dunia pertama selepas menjuarai acara beregu wanita di Axiata Arena hari ini. Mereka berjaya mendudukkan lawan dari China, Zhang Zhuxian Zheng Yu dengan keputusan 21-18, 12-21, 21-19. Dalam saingan beregu campuran menyaksikan pasangan dari China Zheng Chiweng Huang Yachong dinobatkan selaku juara. Pasangan tersebut menewaskan lawan dari Thailand, Dechapol Pavara Nukroh Sapsiri Terat Tanachai pada aksi akhir dengan keputusan 21-13, 21-18. Saingan bagi beregu lelaki pula menyaksikan gandingan nombor 2 dunia Takuro Hoki Yugo Kobayashi dari Jepun mempamerkan aksi cemerlang bagi menjuarai acara tersebut. Dalam aksi tersebut, beregu Jepun itu menang dengan keputusan 24-22, 16-21, 21-9 menewaskan lawan dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Okay, kita beralih ke perkembangan sukan olahraga. Atlet lompat tinggi negara Nauraj Singh Randawa berjaya melayakkan diri ke kejohanan olahraga dunia 2022 di Oregon, Amerika Syarikat pada 15 hingga 24 Julai ini. Beliau meraih slot tersebut selepas berupaya menempatkan diri dalam kelompok 32 terbaik ranking dunia.
Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan Muhammad Muanshaha Abdul Jalil yang mahukan Nauras sekurang-kurangnya melakukan lompatan setinggi 2.30 meter yang juga rekod kebangsaan miliknya untuk mara ke pentas akhir. Jelas beliau seandainya Nauras berjaya, beliau menyamai pencapaian bekas atlet lompat tinggi negara Lee Hak-wei pada 2019. Pada aksi 2019 di Doha, Qatar, Hak-wei menjadi atlet Malaysia pertama mara ke pusingan akhir sejak kejohanan dunia itu dipertandingkan pada 1938. Dalam kejohanan itu, Hak-wei membuat lompatan setinggi 2.29 meter pada aksi pusingan kelayakan sebelum menamatkan kedudukan ke-8 daripada 12 atlet dalam pusingan akhir. Perkembangan bola sepak Liga Super. Melaka United FC berjaya mengikat pendahulu Liga Johor Darul Takzim JDT 1-1 dalam aksi di Stadium Hang Jebat Krubung semalam. Pada perlawanan tersebut, pasukan pelawat dilihat lebih menguasai permainan berbanding tuan rumah. JDT berpeluang untuk meledak gol pendahuluan seawal minit keempat. Bagaimanapun, sepakan percuma yang diambil Leandro Velasquez sedikit tersasar. Skuad Harimau Selatan kemudian terus menggandakan asakan dan berjaya menghasilkan gol mudah pada minit ke-27 menerusi sepakan Leandro. Tersentak dengan jaringan itu, Melaka melancarkan usaha mencari gol penyamaan. Ia berhasil selepas Justin Bass berjaya menyempurnakan umpanan Sonny Norde pada minit ke-39 untuk mengikat kedudukan 1-1. Bersambung di separuh masa kedua, JDT terus melancarkan serangan berbahaya namun berjaya dipatahkan skuad Sang Kancil. Keputusan seri itu kekal sehingga whistle pendaman. JDT kekal di tangga teratas dengan 23 mata selepas 9 perlawanan, manakala Melaka naik ke kedudukan ke-9 dengan 9 mata. Bagi pengendali Melaka United FC, Muhammad Asri Ninggal, beliau amat berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Beliau berharap momentum tersebut mampu dikekalkan menjelang pertemuan menentang Selangor FC pada 5 Julai ini. Kita tahu yang Johor dari segi ball position dia orang memang bagus. So kalau you bagi dia space, dia akan punish kita lah. So I think we have done our homework lah. So I think players pun motivate dengan kehadiran penonton yang ramai pada malam ini, even though penyokong Johor ramai, tetapi they want to prove that yang dia orang boleh bermain bola. I think that is the most important. Sementara itu, Ketua Jurulatih JDT Benjamin Mora menyifatkan menentang Melaka di gelanggang lawan bukan satu perkara mudah. Always away is very difficult to play. The surface is different than ours, but we try our best. The players ran, fought, and we tried. We put a lot of attacking players to get the win. We were not comfortable with the draw, but again, we take 1 point, and adding a point is better than nothing. Skuad menembak negara optimis mampu mempamerkan aksi terbaik dalam kejohanan menembak dunia di Changwon, Korea yang akan berlangsung minggu depan. Keyakinan itu disuarakan penembak negara Nurul Shasha Nadiah Arifin. Jelas beliau antara persiapan bagi menghadapi kejohanan tersebut adalah dengan menyertai pelbagai pertandingan dalam negara. Setakat ni saya cuma nak macam nak belajar, nak adapt persekitaran time tu lah, sebab ni pun World Cup first, so macam tak expect tinggi sangat lah. Cuma kalau ada rezeki dapat masuk final, Alhamdulillah lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas aksi kejohanan menembak 10 meter antara institusi pengajian tinggi IPT dan jemputan kebangsaan kali ke-6 di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Dalam pertandingan itu, Shasha memperoleh tempat. Bersama saya lagi, Caca Yatim. Minggu lalu, ramai memperkatakan tentang konsertnya yang bertaraf profesional. Kata Aina, meski berdepan tekanan dan dugaan menjelang konsert A Night with Aina Abdul 2.0, dia tidak menyangka ia dapat direalisasikan lebih baik daripada perancangan asal. Malah, beberapa jam sebelum konsert, dia sempat mengeluarkan single baharu berjudul Terus Hidup. Itu
adalah ballot 2022 yang saya aim untuk insyaAllah AJL. Saya aim untuk masuk sekali lagi ke dalam Liga AJL kerana I feel like saya tak cukup puas lagi nak beraksi di pentas seperti AJL. Saya nak come up with more ideas. Penyanyi rap Joe Flizzo kini kembali dengan satu lagi mahakarya berjudul Satu Malam di Temasek. Joe berharap karya ciptaannya itu dapat memberi inspirasi kepada mereka yang ingin mengejar cita-cita dan impian. Saya rasa lagu ni banyak metafor, banyak simbolism. Tapi saya tak rasa lagu ni deep. Cuma perbezaannya ialah lagu ni banyak berkias. Lagu ni banyak macam ada perumpamaan. Malam di Temasek. I feel like when you say Satu Malam di Temasek, jom pergi Satu Malam di Temasek, is also saying that Temasek is in the past. So let's visit the past. 15 tahun bertapak dalam industri muzik bukan suatu perkara yang mudah, apatah lagi secara berkumpulan. Namun Bang Fiz masih teguh bersama menghasilkan karya terbaik. Mengimbas kenangan sepanjang kerjaya sebagai anak seni, vokalis Sam akui mereka juga terkesan dengan pandemik COVID-19. Walaupun industri kita kecil, orang cakap kan tak seperti US ke apa ke, tapi boleh kalau percaya dan yalah percaya je lah. Nanti Allah akan mudahkan jalan dia, sebab kita orang at one point pun dah nak breakdown, dah nak macam cukup lah ni kot, apa lagi lah kan, jual lah studio. Dia buka jalan. Sempena 15 tahun berkecimpung dalam industri seni tanah air, Bang Fiz bakal menemui peminat pada 30 dan 31 Julai ini di The Zep, Kuala Lumpur. Meski hubungan percintaan mereka terputus di tengah jalan, namun keserasian hampir 3 dekad lalu di layar perak membuatkan peminat cukup teruja jika mereka disatukan dalam apa jua persembahan pentas. Dan ini berita baik buat mereka di Sabah kerana Dato' Awi dan Era Fazra bakal mengadakan persembahan di Sabah International Convention Centre 20 Ogos depan. Mesti tak sabar. Pastinya ada lagu-lagu yang hits tu. Tapi lagu hits yang bertenaga. Bukan yang lele-lele, lentor-lentor orang boleh tidur. Yang saya cemaskan ialah dari sudut gimmicknya. Itu rahsia tadi. Rahsia sangat dan saya faham kenapa ianya dirahsiakan. Jadi orang Sabah kena tunggu betul. Lebih 7 dekad dalam bidang muzik, seniman negara Datuk Seri Dr. Ahmad Nahok telah menghasilkan hampir 20,000 buah lagu. Mencipta lagu-lagu sesuai dengan watak penyanyi merupakan resepi yang menjadikan karyanya kekal malah segar. Sebagai individu yang berpengalaman, beliau menasihati agar pencipta lagu mahupun penyanyi supaya menjiwai karya mereka. Saya tengok sekarang ni dia nak cepat popular, tapi dia tak kisah nak bertahan lama tau. Macam lagu-lagu dulu kita buat sampai 30-40 tahun masih lagi orang minat. Kita buat dengan teliti. Sekarang dia buat lebih kurang tahu. Itulah saya pun tak faham apa sebab begitu. Penyanyi-penyanyi sekarang pun macam tu juga. Umat Islam bakal menyambut Hari Raya Aidiladha pada 10 Julai depan. Dan umum tahu sambutan itu cukup meriah terutamanya bagi negeri di Pantai Timur. Jadi jom kita roll VT tengok apa perancangan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan selebriti Nilofa di Aidiladha tahun ini. Memang setiap tahun pun macam saya akan hadiahkan kepada orang kampung saya. Datuk K pun di orang kampung dia dan di beberapa tempat yang lain kan. Itulah ada korban dan insya-Allah berkumpul dengan keluarga lah beraya di Kuala Lumpur. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita ada buat program korban. Dah pun berjalan seperti biasa. Kita ada korban daripada setiap negeri lah. Maksudnya korban kita buat hanya dalam Malaysia saja, tak ada korban kat luar negara. Ada yang boleh habis sebahagian, 2 bahagian ataupun 1 seekor lembu. Menjelang sambutan Aidiladha, Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YCAT menyantuni penyanyi Datuk M. Kilau di kediamannya di Bagan Datuk, Perak. Raja Gelik Malaysia itu yang telah 55 tahun bergelar anak seni kini berdepan masalah kesihatan sejak 5 tahun lalu. Dan semalam ulang tahun kelahiran beliau yang ke-84 tahun. Setelah saya dapat sakit ni, tak ada lah aktiviti yang lain. Yang pertamanya, saya nak mencari sedikit sebanyaknya saham akhirat. Itu sama saham akhirat yang saya lakukan. Sama Allah Ta'ala terima ataupun tidak, itu serah kepadanya. Ini saja yang saya prihatin, satu, tetapi pencen itu lain. Ini saja kalau kita melawatkan beliau dan artis lagi. Perjuangan beliau ini memang besar.
Sama-sama kita doakan yang terbaik buat Datuk M. Daud Kilau. Sekian saja perkongsian dunia hiburan daripada B-Diva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Bye. Demi mendapatkan kesejahteraan dari alam semula jadi, seorang datuk bandar di Mexico sanggup kahwin dengan seekor alligator. Dalam upacara yang berlangsung Khamis lalu, Victor Hugo Sosa memilih seekor alligator betina berusia 7 tahun sebagai pasangannya. Seperti mempelai lain, alligator betina itu dipakaikan dengan pakaian putih yang mewakili alam semula jadi. Namun, demi memastikan keselamatan hadirin, mulut reptilia itu diikat. Perkahwinan itu dipercayai amalan suku orang asli Chontal dan Huavi dari negeri Osaka sebagai doa untuk memohon kesejahteraan alam. Ini pula di Indonesia, video seorang wanita yang ketawa terbahak-bahak selepas diragut tular di media sosial. Menerusi video berkenaan, wanita itu menceritakan alasan dia ketawa selepas diragut. Menurutnya, beg yang dilarikan itu hanya mengandungi pakaian dalam dan nasi bungkus. Dia tidak berhenti ketawa apabila memikirkan kejadian ragut itu. Masih di Indonesia, rakaman lawatan sebuah keluarga ke sebuah hospital tular kerana seorang daripada mereka sempat membuat sambal untuk diberikan kepada pesakit. Menerusi video itu, kelihatan seorang wanita yang sedang menumbuk sambal di lantai sebuah wad sambil diperhatikan ahli keluarga lain. Namun tindakan wanita itu menyebabkan netizen mempersoalkan sama ada perkara seperti itu boleh atau tidak dibenarkan oleh pihak hospital. Saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana Ahad 3 Julai. Ingat, sentiasa patuh SOP ketika anda melakukan aktiviti harian. Ya, dapatkan juga perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Yang ini, Assalamualaikum. Dan salam keluarga Malaysia.